Kemudian diajarkan saya mandi keris. Jadi yang saya tunjukkan tuan-tuan tu belajarnya di Hadramaut. Belajarnya di Hadramaut, mandi keris belajar di Hadramaut yang ajarkan ulama besar. Agak-agak diajar kita benda khurafat tak? Kita kalau tengok apa dalam internet tengah kemusykilan agama, apa hukum mandi keris? Biasanya lah setengah ustaz-ustaz kita jawab itu adalah haram kerana ada sumber-sumber khurafat, ada sumber-sumber pemujaan, ada tempat bara. Kan orang Melayu ni tak ada kerja lain nak muja je. Kau tak tahu keperluan di sebalik mandi keris ini. Baba Haji sajarkan kita ya, keperluannya begitu ya. Jadi disebutkan begitu ini keris. Sebagaimana tuan-tuan tengok petang ni secara umum kita ijazahkan tuan-tuan yang dilihat di internet sekali juga boleh cari dalam internet itu yang pernah saya tunjukkan dalam bulan Ramadan. Orang Melayu mandi keris pada bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Kenapa bulan Muharram? Kerana orang Melayu ni junjung syariat. Bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram tak boleh perang, gencatan senjata. Bulan Safar mungkin tak nak digunakan. 3 bulan tak dipakai. Entah mungkin jatuh, entah mungkin retak, kita tak tahu. Maka bulan Muharram maintenance dia simple as weapon maintenance, menjaga senjata tu saja. Dan sayugia kita ada keris di rumah. Untuk apa tuan-tuan sekalian? Nombor satu, budaya kita. Saya masa beli keris dulu, orang jual keris tu tanya, "Inti beli keris untuk apa Abu Zaki?" Untuk silat ke, untuk persembahan pengantin ke? Saya bilang beli keris untuk apa? Untuk tikam lah. Siapa yang nak tikam? Siapa yang Allah wajibkan aku tikam, aku tikam. Demi kebenaran kita bilang ya. Apabila sekali lagi apabila saya sebut kebenaran tu termasuklah dengan undang-undang negara kita junjung tu kebenaran juga. Bukan sedikit pun tidak menyalah apa sampai polis boleh tangkap kita. Kalau sampai dah orang jahat datang rumah kita, kita baru nak call polis belum datang, pantang kita nak menyerah, biar putih tulang, biar jangan putih mata. Dalam hukum fiqah kita belajar sama Habib Masyur. Kalau dia datang menyerang kita, ustaz kita pun tahu boleh rujuk kepada dia. Kalau datang yang menyerang kita orang Islam, sayugia jadi seperti yang terbaik antara dua anak Adam. Jangan lawan. Kerana apa? Kalau kita lawan boleh mempertahankan diri, tapi kita dah melibatkan dalam fitnah, khususnya pada akhir zaman. Tapi kalau yang datang menyerang kita orang yang tidak beriman ataupun haiwan, patah sayap tongkat paruh, namaku tentang juga. Langkah mayat kita dahulu. Biar putih tulang, jangan putih mata. Itulah orang Melayu. Orang Melayu mengatakan biar mati anak, jangan mati adat. Jangan mati adat. Kenapa? Adat Melayu bukan pengecut. Adat Melayu tidak protek orang salah. Kalau anak aku salah, anak aku biar mati, ditindak tak apa. Kalau ada musim perang, ada apa semua, aku ada anak bujang teruna dah besar dewasa semua, boleh kerja, boleh berkhidmat dengan orang tua semua gitu, tapi diminta untuk mempertahankan negara. Anak aku tak ada orang Melayu, tidak pengecut, jangan pergi perang nak. Biar mati anak, jangan mati adat. Kerana bukan adat Melayu sembunyikan, bukan adat Melayu takut. Itu maksud peribahasa tu, bukan setengah orang pandang negatif saja dengan orang Melayu kita. Wah, ini apa ni untuk adat dia, budaya dia saja, anak mati pun boleh. Kau tak faham falsafah orang Melayu. Kerana segala adat Melayu ialah adat dikelik, syarak dijunjung. Sampai kulit mudik ke Tanjung, sampai ke Tanjung jalan dipaya. Adat dikelik, syarat dijunjung. Tidak Melayu hilang di dunia. Begitu orang Melayu. Sampai bila-bila lagi ya. Jadi kita bilang orang Melayu kena tahu apa yang ada dalam alam Melayu. Kalau tidak nanti kita tak tahu perkara yang patut, yang baik, yang bagus dah ratusan tahun. Jangan sebutlah ini budaya Hindu. Orang Melayu dah tinggalkan agama Hindu dah ratusan tahun, hampir 1000 tahun. Bayang-bayang budaya Hindu pun dah tak ada dalam Melayu kita. Bayang-bayang pun dah tak ada lagi. Pasal orang yang baru kenal bangsa kita, dia tengok, ini dia tak faham. Maka orang Melayu kena faham. Kalau tak faham, semua keris kau tumpul. Dan perlu kita ada senjata ini kerana mengamalkan firman Allah Ta'ala. Kita perlu ada pertahanan terhadap musuh ya. Maka kalau kerajaan ada kementerian pertahanannya, ada pasukan perangnya, ada tentera di daratnya, ada tentera udaranya. Kalau kita individu, inilah juga senjata kita tuan-tuan sekalian. Mempertahankan diri kita, mempertahankan anak isteri kita, mempertahankan maruah kita. Kerana apa? Undang-undang dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk keselamatan kita. Maka inilah benda kita dah menjaga orang Melayu selama ratusan tahun tuan-tuan sekalian. Ratusan tahun ya.